hari ini bersua kembali untuk tanggal 19 Januari 2022. Apa khabar anda di rumah? Kami harapkan anda setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan kerana tadi kita dah kongsikan pelbagai yang menarik akan kami kongsikan hari ini. InsyaAllah anda akan bersama saya dan juga Hawa Rizwana. Dan topik kita pada hari ini pastinya setiap daripada kita melaluinya, sama ada kita sedar ataupun tidak, nak tahu apa yang bakal dibincangkan pada hari ini, terus kekal bersama kami. Apapun kita harapkan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan berjaga-jaga supaya sentiasa kuat dan jangan leka, jangan penat untuk sentiasa patuh kepada SOP. Betul. Sebab kalau kita lihat kes semalam 3,245, angkanya dah turun banyak sebab Fatin semalam saya ada scroll di telefon kan. Beberapa bulan lalu kes berpuluh-puluh ribu. Sekarang ini 3,245. Apapun walaupun kes kita lihat makin turun tapi kita masih harus beringat-ingat. Betul, beringat-ingat dan juga jangan alpa. Pemeriksaan di maktab itu rupanya bergejala dan oleh itu kita nak ingatkan kepada anda kalau ada rasa demam-demam ke sesama sikit ke, jangan ambil mudah sekarang ni, terutamanya bila COVID-19 ni kan. Jangan kita ambil mudah, segera lakukan ujian swab ataupun lakukan ujian kit kendiri. Itu sangat penting kan. Sebenarnya ibu-ibu boleh peranan penting, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Ada juga dalam kalangan kawan-kawan kita yang ada anak kecil tu mudah untuk orang kata dapat sesemu dan sebagainya. Cuaca tak menentu, kadang-kadang di luar panas, masuk ke dalam rumah ada pendingin hawa dan sebagainya, tiba-tiba sejuk. Betul. Jadi berhati-hatilah ya. Sentiasa menjaga kesihatan anda dan juga keluarga. Okey, Hawa semalam buat apa? Cuti umum? Semalam. Semalam saya bekerja. Hawa semalam setiap ada hari. Radio, malam ada berita. Fatin? Sama jugalah kita lebih tapi kurang. semalam hari cuti umum apa yang pastinya kan. Betul, cuti umum sebenarnya rata-rata ramai yang sedang bercuti dan juga menyambut Thaipusam kan. Tapi Hawa, ini sangat menyentuh hati saya lah. Perpaduan yang mana berita semalam yang menggemparkan di media sosial dan sebagainya. Seorang wanita hero dengan kita hari ni. Betul, kita nak bawa hero tu ke dalam set kita hari ini, tapi dalam talian lah. Kita nak bersama dengan Dr. LK Savantaraja. Apa khabar doktor? Hai, apa khabar? Hai, khabar baik. Okey, doktor. Mungkin ini eksklusif jugalah nak dengar daripada mulut doktor apa sebenarnya situasi yang berlaku semalam ini. Okey, sebenarnya semalam jam pagi pukul 7.20 lah, lebih kurang 7.20 pagi. Dan rakan-rakan juga kan turut serta kerana dalam keadaan sedang menyambut Thaipusam. Inilah salah satu pengorbanan sebenarnya yang kita maksudkan dalam kita membantu, tak kira bangsa, agama dan juga kaum kan. Macam ni Cik, kalau orang memerlukan bantuan sebagai rakyat Malaysia, macam human, so kita kena pergi untuk memberi bantu. Kita tak perlu tengok dia tu siapa, orang mana. So kita kena pergi ke depan untuk membantu. Apa kata mereka tu adalah salah seorang ahli keluarga kita. So saya banyak-banyak kepada Dr. LK Savantaraja kerana sudi bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Thank you. Okey, baik. Hawa, itu salah satu teladan berkenaan dengan pengorbanan yang kita maksudkan di awal tadi. Berkenaan dengan bukan sahaja konten tapi sebenarnya memang doktor. Ini memang kita nak bincangkan tentang pengorbanan. Saya pasti ramai dalam kalangan kita ada pengorbanan yang kita rasa beratnya, tetapi bila kita dah lakukan sesuatu pengorbanan tu, hikmahnya kita dapat rasa di kemudian hari. Dan kadang-kadang bila kita nak berkorban untuk seseorang tu, kita fikir, berbaloi ke untuk kita nak berkorban ni Fatin? Bercakap mengenai berbaloi ni Hawa, kita ada satu perkongsian TikTok, ada pelbagai pengorbanan nak kami kongsikan. Apa kata kita saksikan? Itu dia, sebesar-besar pengorbanan hinggalah sekecil-kecil pengorbanan, tak kira siapa kan, tak kisahlah pengorbanan dari segi kerjaya, keluarga, wang ringgit dan sebagainya. Ini sebenarnya nak kami kongsikan hari ini, berbaloikah setiap pengorbanan yang kita hulurkan kepada orang lain di sekeliling kita itu. Kita pun nak dengarkan apa pengorbanan yang paling besar anda pernah lakukan. Anda boleh komen di Facebook kami WHITV3 ataupun kongsikanlah bagaimana untuk kita rasa ikhlas apabila kita nak berkorban untuk insan-insan yang tersayang. Boleh ikuti kami juga di Instagram WHITV3. Berbaloikah pengorbanan Hawa apa? Kita kongsi selepas inilah. Jangan ke mana selepas ini.
InsyaAllah. Sejauh manakah pengorbanan yang kita lakukan ini berbaloi dan adakah kita ikhlas apabila kita berkorban untuk orang lain? Dengan cerita Fatin kata nak nyanyi dulu sebelum kita... Itu kejap lagi kita simpan sebab kita ada tetamu undangan. Dia lebih sedap. Tetamu undangan lah yang kena menyanyi ni? Ya, kejap lagi kita dengarkan. Sebelum tu kita nak kenalkan beliau terlebih dahulu. Kita nak bersama dengan Cik Muhammad Saiful selaku perunding motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Cik Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya macam saya dah yang kena nyanyi tu. Saya hari ini berbaloikah pengorbanan. Silakan. Ya. Macam-macam Okey, kita bercakap mengenai hari ini kan Cik Saiful, berbaloikah setiap pengorbanan itu, tak kiralah kecil atau besar kan, pengorbanan ibu kepada anak ataupun dari segi individu sendiri terhadap kerjaya, masa dan sebagainya. Apa sebenarnya erti pengorbanan itu? Adakah pengorbanan itu kita boleh dikaitkan juga dengan rasa kasih dan juga sayang terhadap orang di sekeliling? Pasti dia akan melahirkan satu fikiran, satu pandangan. Okey, baik. Cik Saiful, pastinya setiap daripada kita ni kalau boleh memang nak pasang niat yang baik. Betul. Tak boleh memang nak berkorban seikhlas hati. Tapi kadang-kadang pengorbanan tu rasa macam besarnya. Okey, contohlah ada satu kerjaya di Kuala Lumpur ditawarkan kerja yang gajinya mewah sangat. Faham. Tetapi disebabkan oleh ibu yang sakit jauh di Pantai Timur contohnya, terpaksa berkorban kerjaya tu dan terpaksa pulang ke Pantai Timur. Tapi rasa berat sangat. Jadi macam mana untuk nak tanam keikhlasan tu? Subhanallah. Satu soalan yang saya rasa cukup bagus daripada awal sebab kan dengan Gorontalo ni ikhlas untuk suami aku. Kan? So tak nak ada niat lain dan sebagainya. Untuk yang pertama, asalnya, pokoknya tidak ada niat ataupun pegangan yang kukuh. Isunya yang ramai rasa tak berbaloi, ramai rasa kecewa sebab apa? Sebab atau sebagainya. Tapi Cik Saiful juga Hawa, kita nak bawakan satu situasi juga seorang figura ini yang beliau ini sememangnya sangatlah berkorban dari awal lagi. Sebaik habis sekolah beliau telah... Salam. Apa khabar? Sedang bekerja ke tu? Okey, Alang bercakap mengenai hari ini topik kita berbaloikah pengorbanan. Alang sendiri dah berkorban sejak 19 tahun lagi bekerja sampailah sekarang. Ada ramai juga yang mengatakan tak penat ke dan Alang sendiri mengorbankan zaman remaja. Kalau boleh dikongsikan bagaimana sebenarnya menurut apa Cik Saiful niat itu? Kalau dari Alang sendiri bagaimana? Alang? Ya. Alang boleh dengar? Boleh dengar. Boleh kongsikan bagaimana sebenarnya dari mula Alang 19 tahun itu dah mula berkorban. Kenapa boleh tercetusnya tindakan sedemikian? Sebab saya kerja ni boleh terima kerja ni. Okey, Alang. Boleh terima kerja ni sebab kerja ni senang. Okeylah, tak apalah. Dia boleh faham kan sebab saya ni nak tanggung ibu dan adik saya macam tu. Saya sebenarnya sebab tahu apa yang dikongsikan Alang bukan masalah kerjaya apa tapi pengorbanan ataupun keputusan yang dibuat oleh Alang jauh dari keluarga, jauh dari pasangan tapi semata-mata untuk menampung kehidupan keluarga dia sendiri. Kita nak doakan semoga apa sahaja yang Alang lakukan. InsyaAllah harap dapat berjumpa bersemuka ya. Jaga diri, salam keluarga. Assalamualaikum. Salam. Itu antara salah satu pengorbanan yang besar, sangat membuka mata ramai orang kan disebabkan bukan disebabkan diri sendiri dah cerita dia sekarang ni disebabkan orang lain, orang yang mereka sayangi. Apa sebenarnya yang Cik Saiful boleh lihat dari senario ni? Wow, yang besok dia akan berkorban pula untuk kita. Subhanallah. Ya, insya-Allah. Memang kalau kita dah percaya rezeki itu daripada Allah, insya-Allah segala yang kita lakukan ni ikhlas. Okey, baik. Kita nak keluar sedikit dari konteks kekeluargaan ni Cik Saiful ataupun hubungan. Okey, pengorbanan di tempat kerja ataupun pengorbanan bersama rakan-rakan. Ada kalanya dalam satu grup kawan-kawan itulah contohnya ada 4 orang. Grup WhatsApp ke? Bukan. Grup kawan-kawan lah kan. Okey, dan seorang ni sentiasa berkorban masa demi kawan-kawan ataupun bila kawan-kawan perlukan sentiasa bantu dari segi kewangan dan sebagainya. Okey, kita nak tahu sejauh manakah seseorang ini boleh berkorban tanpa dipergunakan. Okey, terima kasih. Ni orang kata apa? Kita dah berkorban susah untuk dia dan minta maaf juga kan. So yang ni saya katakan berkorban yang membinasakan yang langsung tidak berbaloi.
Okey. Cik Saiful, itu berkenaan dengan kerjaya dan juga dari sudut rakan-rakan. Kita nak juga menyentuh sebenarnya dari segi pasangan suami isteri kan. Kita bercakap mengenai kesabaran ataupun kita tahu ada hikmah di masa depan dan sebagainya. Berkenaan dengan isteri yang mungkin bertahan disebabkan perangai suami dan sebagainya sehingga membinasakan diri sendiri. Tapi kejap lagi Cik Saiful simpan dahulu jawapan itu. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dengan anda apa agaknya kata orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Macam-macam pendapat kan Hawa berkenaan dengan pengorbanan ni. Memang secara kita lihat secara subjektifnya lah, ada yang dari sudut kawan-kawan dan sebagainya. Keluarga mungkin dalam rumah tangga pastinya banyak kan pengorbanan sang isteri ataupun sang suami untuk menjadikan keluarga itu harmoni. Tapi bagaimana berbalik kepada tadi soalan sebelum tadi tu Cik Saiful, yang mana isteri ini kalau katakanlah 8 tahun dah dalam rumah tangga ataupun lebih, bersabar dah. Tapi suami ni mungkin ada satu perangai yang begitu daripada dulu, tak berubah. Mungkin ada banyak melakukan kesalahan, jenayah dan sebagainya. Tapi sang isteri ni bersabar kerana percaya yang ada hikmah di penghujungnya. Berbalik atau tidak sebenarnya? Ini dah dikatakan pengorbanan yang memberikan kesan. Apa tindakan isteri itu sepatutnya? Okey, ada klien yang datang jumpa saya, dipukul, diaibkan dan dimalukan oleh suami sebab seorang perangai dadah dan sebagainya. Bukan pasangan je, kadang-kadang itu adalah salah satu proses dalam kehidupan juga yang memberi contoh kepada orang di sekeliling kita. Betul. Dan saya suka sangat apabila Encik Saiful sering kali sebutkan semua pengorbanan ni, apa-apa yang kita lakukan semuanya bermula dengan niat yang ikhlas, niat yang positif. Jadi kan Encik Saiful di penghujung perbincangan ini, kita kalau boleh nak Encik Saiful kongsikan kepada penonton apa-apa jua cabaran yang kita lalui, apa jua pengorbanan yang kita lakukan ni, ada kalanya hikmah bukan kita nampak sekarang tapi di kemudian hari. Dan kalau boleh bila kita lakukan ikhlas, kita tak adalah terlalu mengharapkan. Dan spesifik Allah mengatakan bahawa janganlah kamu mengungkit-ungkit di atas apa yang telah kamu korbankan, di atas apa yang telah kamu berikan. Sebab orang yang suka ungkit di atas pengorbanan. Rumusan yang cukup kemas dan juga solid untuk hari ini. Semoga manfaat yang kita perolehi hari ini kan berkenaan dengan apa pun dimulakan dengan niat. Dan kalau dalam keadaan yang mungkin di luar kuasa kita, kita haruslah muhasabah diri ataupun dapatkan nasihat-nasihat yang sepatutnya. Terima kasih banyak-banyak Cik Saiful kerana kita PM tepi lah. Dan kita harapkan segala perkongsian ini anda kongsikan juga kepada rakan-rakan dan keluarga anda. Semoga bermanfaat dan banyak lagi akan kami bawakan kepada anda di WHI. Kita nak rehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana? Fatin suka video menarik, betul. Tapi saya boleh relate dengan Hawa lah. Awak pernah main piano kan? Okeylah, sikit-sikit tekan-tekan. Ada kena-mena dengan Hawa kan, datang sebab bukan nak meminang tapi nak tengok dia punya kemahiran main piano. Do re mi fa sol saja yang boleh. Apa pun terima kasih kepada anda yang setia bersama kita kan Fatin dari awal siaran sampai sekarang. Harapnya segala perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kita tengok komen-komen di Facebook live WHI itu. Boleh kita bacakan sekali. Okey, silakan. Kita doakan dan banyak lagi sebenarnya daripada Al-Mulawah. Pengorbanan, saya berhenti kerja dengan gaji 7,000 daripada sini. Daripada sini ada juga dari Masal Azuma. Pengorbanan terbesar semestinya melahirkan anak. Saya juga berhenti kerja untuk tumpukan sepenuh perhatian pada anak. Ialah pengorbanan sebagai seorang ibu kan. Dan ini daripada Salwa Sani, jadi ibu tunggal pada usia 28 tahun, membesarkan anak 3 orang, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Struggle jaga 3 anak masih kecil sampai sekarang. Semua anak-anak saya pun dah mendirikan rumah tangga dan saya tetap masih lagi bujang untuk terus bersama anak-anak menantu dan cucu-cucu saya. Itulah dia pengorbanan menjaga anak sewaktu kecil dan alhamdulillah anak-anak pun dah besar, insya-Allah akan berbakti semula kepada ibu mereka. Ada sinar kan, tapi janganlah pula kita melakukan hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anda, sedikit banyak manfaat kepada anda dan juga ilham-ilham baru dan juga jangan putus untuk melakukan kebaikan kepada orang di sekeliling kita, khususnya ahli keluarga kita sendiri. InsyaAllah. Okey, dan esok wanita hari ini jam 12 tengah hari juga kita akan kembali dengan topik hamil lewat usia. Apa antara cabarannya? Sebab sekarang Kak Fatin belajar, habis belajar degree umur 23, 24. Lepas tu kerja lagi. Kemudian ni bila dah sibuk bekerja nak tunggu beli rumah stabil dulu. Jadi mencabar juga tu. Betul. Kan? Adakah kata peringkat untuk topik hamil lewat usia? Kalau anda ada sebarang persoalan nak diajukan kepada tetamu kita, boleh terus hantar di Facebook kami
dan juga boleh singgah-singgah juga di Instagram kami. Jangan lupa untuk ikuti juga Instagram kami di WHI TV3. Okey, dan untuk WHI hari ini kita berakhir di sini dan terima kasih pada anda. Saya dan juga Fatin undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Terus jaga diri. Assalamualaikum. Bye.